Konfusianisme yang diasaskan oleh Konfusius sendiri bukanlah merupakan sebuah agama, tetapi ia lebih kepada pengajaran falsafah untuk meningkatkan atau menaik taraf moral dan menjaga etika manusia itu sendiri. Konfusius percaya bahawa setiap orang dapat menjadi orang yang baik, iaitu dipanggil sebagai seorang yang budiman tanpa pedulikan latar belakang sosial dan unsur galuh keturunan orang tersebut. Menurut Konfusius lagi, orang yang budiman ni sangat layak menjadi pemerintah kerana dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik. Masyarakat pada ketika itu, pada zaman itu, mengagung-agungkan ilmu dan seni peperangan. Kedatangan Konfusius ni memberikan kesan positif kepada seluruh masyarakat Cina. Konfusius ni telah memperkenalkan beberapa sikap mulia yang perlu ada pada seorang yang budiman ni. Maknanya, yang pertama ialah Ren, iaitu kasihi sesama manusia seperti kasihi diri sendiri. Yang kedua, Yi, melakukan hal yang adil dan benar, mestilah tidak mengharapkan sebarang balasan, tetapi perbuatan itu sendiri harus dilakukan sebagai perkara yang benar. Yang ketiga, Li, peraturan-peraturan bagi tingkah laku yang betul. Yang kelima, Z, kearifan dan kebijaksanaan, kecerdasan atau kepandaian. Yang terakhir, Z, seorang manusia itu harus memiliki sifat layak dipercayai. Konfusius turut menekankan konsep hubungan di dalam masyarakat. Dia disenaraikan sini ada 5 hubungannya. Hubungan yang pertama adalah hubungan raja dan pembesar atau kerajaan dengan rakyat. Dipanggil sebagai Juncheng. Kerajaan yang baik boleh didefinisikan sebagai sesuatu kerajaan yang berfungsi untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, hubungan antara suami dan isteri atau ibu dan bapa, dipanggil sebagai Fuki. Yang ketiga ni hubungan antara bapa dan anak atau ibu bapa dan anak-anak, iaitu dipanggil sebagai Fuzi. Sikap bapa mestilah melindungi anak-anak dan isteri serta membebaskan mereka daripada kecederaan atau bahaya. Jika seseorang anak itu tidak mahu melaksanakan apa yang disuruh oleh bapa, maka bapa hendaklah menegur anaknya dengan nasihat, pujukan yang bersungguh-sungguh dahulu. Seseorang bapa tidak berhak bertindak untuk terus memukul anak yang tidak mematuhinya, kerana perbuatan ini secara tidak langsung akan menambahkan rasa benci anak tu terhadap bapa, mengurangkan rasa hormat anak terhadapnya serta menjatuhkan maruah dirinya sebagai seorang bapa. Keempat ni, hubungan antara orang tua dan orang muda, yang dipanggil sebagai Zhongdi. Orang tua haruslah melayan orang muda dengan penuh kasih sayang, dan orang muda haruslah melayan orang tua dengan rasa hormat. Yang kelima, hubungan antara rakan dengan rakan, dipanggil Peng Yo. Hubungan rakan dengan rakan ini didahului dengan keikhlasan dan keseimbangan. Rakan yang baik dapat menambah kebaikan dalam diri seseorang. Satu hubungan persahabatan yang baik dan ikhlas dapat dinilai atau dipilih berdasarkan budi pekerti dan akhlak. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan impak Konfusianisme terhadap kepada teologi masyarakat Cina. Yang mana ketika zaman Konfusius, rakyat masyarakat Cina ketika itu memuja Tian ataupun syurga, yang mana pemujaan ini merupakan suatu warisan ataupun adat turun-temurun daripada nenek moyang mereka. Tidak lama selepas itu, wujud penyokong Konfusius ini untuk menjadikan ajaran Konfusianisme ini sebagai agama nasional di Cina ketika itu. Namun usaha ini dilihat gagal ketika itu. Ekoran daripada usaha itu, wujud pula gerakan-gerakan Konfusius yang berlaku di Singapura, Indonesia dan di Malaysia, yang mana objektif mereka adalah pemupukan moral, penyebaran ajaran Konfusianisme dan menyambut ulang tahun Konfusius. Namun di Malaysia dan di Singapura, gerakan ini dilihat kurang mendapat sambutan dari masyarakat Cina ketika itu. Namun ianya diiktiraf di Indonesia pada tahun 1965, yang mana ajaran Konfusianisme ini diiktiraf sebagai satu ajaran agama setaraf dengan ajaran agama Islam, Kristian dan juga Buddha. Yang mana kepercayaan mereka adalah Konfusius dijadikan sebagai nabi, Tian ataupun syurga dijadikan sebagai dewa, The Four Books sebagai kitab suci, dan dijadikan ajaran moral agama itu sebagai
kata-kata daripada Tuhan. Impak Konfusianisme terhadap sosial masyarakat Cina, yang mana wujudnya konsep orang sendiri, iaitu mereka mendahulukan orang sendiri sebelum mementingkan orang luar. Iaitu orang sendiri ini adalah dalam kalangan keluarga. Itu wujud pula satu konsep yang mana mereka sering diingatkan bahawa jika tidak suka kepada suatu perkara, jangan lakukan perkara itu terhadap orang lain. Jadi ini adalah perkara yang sering diingatkan kepada mereka agar tidak melakukan kejahatan kepada orang lain. Yang kedua, wujudnya satu konsep iaitu personality berautoriti, yang mana perkara ini, konsep ini wujud daripada konsep lima hubungan, iaitu lelaki orang yang berkuasa, iaitu sebagai pemerintah, sebagai suami dan juga sebagai seorang bapa, dalam mengawal tingkah laku orang bawahannya, iaitu rakyat, isteri dan juga anak-anak. Filial piety, yang mana jika anak-anak lelaki tidak patuh ataupun tidak taat kepada ibu bapa mereka selagi mana mereka masih hidup, mereka dianggap sebagai pengkhianat dalam kalangan masyarakat Cina, dan boleh jadi mereka juga akan dipulau ataupun dipandang serong oleh masyarakat Cina, terutama dalam saudara mara yang terdekat dan juga kawan-kawan mereka. Itu juga ketidaktaatan mereka ini juga dianggap sebagai pembalasan atas kurangnya pendidikan moral yang diberikan kepada anak lelaki tersebut. Kesan Konfusius dalam pendidikan kepada masyarakat Cina. Okey, yang pertama kesan ni ialah guru merupakan ikon. Dia kata guru sebagai ikon dalam menyelesaikan masalah. Okey, yang kedua ni sikap guru terhadap pelajar. Sikap guru ni perlulah sikap yang mendidik. Sikap mendidik ni perlulah ada dalam setiap guru, ikhlas dalam setiap guru. Dia juga menganggap bahawa setiap orang perlu diajar. Konfusius ni membimbing pelajar terhadap pelajar dengan kaedah yang teratur. Konfusius juga menganjurkan bahawa guru harus memberi petunjuk kepada orang lain tanpa rasa letih. Terhadap ekonomi masyarakat Cina, iaitu yang pertama adalah keutamaan konsep Xingyong, iaitu kebolehpercayaan. Melalui pertuturan dan tindakan berbentuk kepada sifat yang telus dan juga amanah. Terdapat satu patah yang mengatakan bahawa for Chinese businessmen, Sun Yung is the key concept to the business relation, yang mana masyarakat Cina sangat mempercayai, sangat menekankan konsep kepercayaan sebelum memulakan sesuatu ekonomi. Ini tidak mementingkan keuntungan dalam sesebuah ekonomi, namun mereka melihat menjadi kaya itu adalah mulia, kerana orang yang kaya adalah orang yang berusaha bersungguh-sungguh. Namun menjadi kaya itu perlu dikawal dengan moral agar tidak menjadi tamak. Dekat China, yang mana mereka sangat prihatin dengan ekonomi dalam komuniti Cina. Mereka saling memberi tunjuk ajar kepada golongan-golongan yang baru bermula dalam bidang ekonomi dan saling memperingati antara satu sama lain. Semoga dengan perkongsian ini dapat memberikan sedikit sebanyak input kepada yang menonton video ini. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.